ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan dan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini. Jadi sama-sama semua sekali kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang terus memberikan manfaat kepada kehidupan kami, dunia dan akhirat kami, dan rezekikan kepada kami ya Allah kefahaman yang luas tentang agamamu. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang sentiasa diikhlaskan hati kami menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu semata-mata mencari keridaan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbil alamin. Amin. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita dapat bersama-sama pada malam ini muslimin dan muslimat sekalian ya. Baik, maka insya-Allah pada malam ini muslimin dan muslimat kita akan memulakan pengajian tauhid. Pengajian tauhid ya. Jadi seperti mana yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada kuliah subuh tadi, pada sebelah malam kita akan mengadakan kuliah tauhid pada hari ini dan esok lah. Hari ini hari Ahad dan Isnin ya. Dan pada sebelah subuhnya kita akan mengadakan kuliah tasawuf. Jadi untuk kuliah tasawuf kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati ya. Asas kepada perjalanan kita untuk menuju kepada Allah. Dan pada sebelah malamnya kita akan memulakan pengajian tauhid kita dengan kitab Risalatul Tauhid ya. Kitab Risalatul Tauhid ni adalah kitab yang telah lama yang umurnya sudah sampai
beratus tahun ya. Jadi sebenarnya kitab Risalatul Tauhid ni tuan-tuan ni yang hari ini diperkemaskinikan oleh Abdul Ghani Yahya dan Omar Yusuf ya. Ni dua orang pengarang kitab kita ni, Risalatul Tauhid ni. Jadi kitab ni sebenarnya asalnya ditulis oleh seorang wali Allah yang bernama Syekh Muhammad Abduh nah. Jadi kitab Risalatul Tauhid ni asalnya adalah kitab bahasa Arab. Yang pengarang kitabnya Syekh Muhammad Abduh adalah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, ulama besar yang lahir di Mesir ya. Dan kitab ini telah diambil oleh yang amat berhormat Datuk Abdullah bin Abdul Rahman ya. Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman, yakni bekas yang dipertua Jabatan Agama Johor. Maknanya kitab Risalatul Tauhid ni telah diambil oleh Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman ni yang dipertua Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan beliau telah menterjemahkan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh ini kepada bahasa Melayu nah. Jadi kitab ini asalnya telah diterjemahkan oleh yang amat berhormat Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman yang dipertua Jabatan Agama Islam Negeri Johor ni pada tahun 1907 Masihi ya. Jadi itu asalnya kitab itu mula-mula diterjemahkan kepada bahasa Melayu dan dimulakan pengajarannya kitab ini pada tahun 1907 Masihi. Maksudnya kalau kita kira umur kitab ni maknanya umur kitab ni diterjemahkan sehingga ke hari ini sudah lebih kurang 1114 tahun ya. Jadi kitab Risalatul Tauhid ni maknanya kitab yang sangat diberkati, dan sampai ke hari ini kita masih lagi mempelajari kitab ini, dan di pondok-pondok inilah kitab asas ya untuk kita mempelajari ilmu tauhid tuan-tuan ya. Baik, jadi kalau kita tengok kepada asal kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh ini, yang asalnya itu lagi dah lama tuan-tuan ya. Yang saya sebut dengan tuan-tuan ni, kitab ni maknanya umurnya 100 tahun lebih ni adalah setelah mana diterjemahkan kepada bahasa Melayu tuan-tuan ni. Kitab Risalatul Tauhid ni kalau tuan-tuan nampak ini kitab dia yang saya pakai. Jadi kalau tuan-tuan ada yang nak membelinya, nak mengikuti kuliah yang saya sampaikan daripada kitab ini tuan-tuan ya. Jadi maknanya dia punya muka depan ni dia berbagai-bagai bentuk lah. Ada yang macam ni tuan-tuan, ada yang rupa bentuk yang lain tuan-tuan ya. Yang penting adalah namanya Risalah At-Tauhid, dan kemudian pengarang dia adalah Abdul Ghani Yahya dan Omar Yusuf. Bukan pengarang dia, maksudnya orang yang bertanggungjawab untuk memperkemaskinikan lagi terjemahan daripada asal kitab Syekh Muhammad Abduh ni tuan-tuan ya. Jadi Abdul Ghani Yahya ni, Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Omar Yusuf ni, mereka berdua ni lah yang menambahkan lagi kebaikan pada terjemahan yang asal, yang telah terjemahkan oleh asalnya adalah Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Jadi kitab ni maksudnya adalah kitab yang asalnya daripada negeri Johor lah, yang terjemahkan oleh Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman tuan-tuan baik nah. Jadi kita akan menggunakan kitab inilah tuan-tuan ya. Jadi kitab Tauhid yang ada di tangan saya ni sebenarnya tuan-tuan, kitab ni sebenarnya sudah cukup tinggi sebenarnya tuan-tuan ya. Pembahasan kitab ni sebenarnya sudah cukup halus, sudah cukup dalam kita nak mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tauhid ni adalah ilmu yang sangat penting, kerana tauhid ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita katakan i'tiqad kita, pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Baik, sebelum kita nak membahas tentang ilmu tauhid itu sendiri tuan-tuan, kita nak melihat kepada apa maksud tauhid itu sendiri tuan-tuan ya, dan apa asasnya tauhid itu, dan matlamat akhir kepada pengajian tauhid itu kita nak mencapai apa tuan-tuan ya. Dan saya nak sebut dengan tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian ya, dalam kita nak menjadi insan yang sempurna di sisi Allah ya, ataupun kita panggil sebagai insan kamil ya. Insanul kamil maksudnya insan yang sempurna lah perjalanan kita kepada Allah, ataupun maknanya dalam perjalanan kita ini untuk dekat kepada Allah, sehingga kita sebutkan maknanya sehingga kita ni kalau ikut kepada pengajian tasawufnya dipanggil wusul ilallah, sampai kepada Allah lah tuan-tuan ya. Untuk kita sampai kepada Allah dengan insanul kamil tadi, maka tak dapat tidak kita mesti berjalan kepada Allah ini dengan 3 ilmu asas. Maknanya seseorang yang nak pergi kepada Allah, dia mesti kena ada 3 ilmu asas tuan-tuan ya. Maknanya hari ni tuan-tuan, kenapa hari ni ramai manusia yang nak dekat diri kepada Allah tetapi perjalanan hatinya tak sampai.
ataupun perjalanannya tidak sampai kepada di hadapan Allah ataupun benar-benar dekat kepada Allah itu, ya. Kenapa? Kerana kadang-kadang perjalanan itu tidak dibawa dengan ilmu yang sempurna, ya. Sebab tu tuan-tuan, makna kita nak dekat kepada Allah ni kena ada ilmu, ya. Tak boleh kita nak berjalan kepada Allah ni, nak dekat diri kepada Allah ni memadai dengan tasawuf saja, tak boleh tuan-tuan, ya. Jadi asas kepada perjalanan kita kepada Allah ini, sehingga hati kita benar-benar kenal dia, ataupun hati kita ni benar-benar ada benih cinta kepada Allah, hati kita ni benar-benar merasai kedekatan diri dengan Allah, hati kita ni benar-benar merasa dekatnya Allah dengan diri kita ni, maka nak berjalan kepada Allah sehingga mengenal kepada Allah itu mesti kena ada 3 asas ilmu lah tuan-tuan, ya. Maka sebab tu bila kita nak menjadi kekasih-kekasih Allah, maka wajib kita mesti mendalami 3 ilmu dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Maka ilmu yang paling penting dalam perjalanan kita kepada Allah, nombor 1 adalah tauhid lah, tuan-tuan, ya. Tauhid ni ilmu yang paling penting untuk kita pergi menuju kepada Allah, ya. Dan lepas daripada tauhid, tasawuf, tuan-tuan, ya. Maka tak bolehlah kita dengan tauhid saja, itu pun tak sempurna perjalanan, tuan-tuan, ya. Maka maknanya tauhid terlebih dahulu, kemudian tasawuf nombor 2 ni dari segi martabat lah, dari segi ketinggian ilmu tu, mengenal kepada Allah tu nombor 1. Dan yang kemudian yang kedua ialah perjalanan tasawuf, ya, yakni hati kita, kebersihan jiwa, tuan-tuan, ya, sifat mahmudah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah amal ibadah kita, ya. Jadi maknanya perjalanan kita kepada Allah nombor 1 kena benar pegangan hati kita dengan Tuhan, yakni kepercayaan kita, i'tikad kita, keyakinan kita dengan Allah tu nombor 1 tauhid lah, tuan-tuan, ya. Maka kalau tak betul kita punya pegangan dengan Tuhan ini, masih ada syirik-syirik kita dengan selain daripada Allah, syirik khafi lah, tuan-tuan, ya. Maksudnya kita dalam keadaan menuju kepada Allah ni, kadang-kadang hati kita ni masih bergantung dengan makhluk, ataupun hati kita ni kadang-kadang masih mengharapkan pandangan makhluk tu, tak ada tauhid dah tu, tuan-tuan, ya. Maka akhirnya perjalanan kita nak bersihkan hati ni akan gagal sebab kita tak ada tauhid yang kuat, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita ada masalah ujian musibah, kita tak nampak Allah, kita nampak makhluk dan sebagainya, ni kerana tidak ada tauhid, walaupun kadang-kadang tasawufnya ada, tuan-tuan, ya. Maka perjalanan kita kepada Allah ni nombor 1 naklah pegangan hati kita dengan Allah tu nak kena betul segala-galanya, tuan-tuan, ya. Dan hati yang ada tauhid ni hati yang akan merasakan kebesaran Tuhan, ya. Hati yang sentiasa bergantung kepada Allah tu dipanggil tauhid, tuan-tuan, ya. Yakni hati yang sentiasa dalam hati itu adalah keesaan Allah, ini tauhid, tuan-tuan, ya. Dan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, tasawuf itu adalah perjalanan yang kita sentiasa berjalan kepada Allah dengan kesucian jiwa, itu tasawuf, ya. Maksudnya dalam keadaan kita nak menuju kepada Allah ni, kita tidak mahulah hati kita ni ada riak, itu tasawuf, ya. Itu tak ada kaitan dengan tauhid, tuan-tuan, ya. Itu tasawuf, maksudnya hati kita ni tak boleh ada riak, ujub, takabur dan sebagainya. Maka itu juga boleh membantut ataupun menjadi hijab untuk kita berjalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan yang ketiga ialah dalam perjalanan kita kepada Allah ni, mestilah nak kena kemas syariat kita ataupun ibadat kita ataupun fiqh kita, tuan-tuan, ya. Syariat, ibadat dan fiqh ni 3 istilah maksudnya sama, ya. Syariat itulah ibadat sebenarnya, ya. Syariat ni hukum hakam, ya. Bab hukum hakam solat kita, tuan-tuan, tak? Bab hukum hakam puasa kita, haji kita, ni semua sebagai wasilah-wasilah untuk membersihkan hati dengan jalan tasawuf tadi, dan untuk menjadikan kita semakin kenal kepada Allah dengan jalan tauhid, tuan-tuan, ya. Maka saya sebut dengan tuan-tuan, ketiga-tiga ilmu ni tak boleh berpisah, tak boleh bercerai, ya. Maksudnya orang yang nak menuju kepada Allah, pengajian dia mesti kena ada 3 sekali berjalan ni. Maknanya tak boleh kita nak mengenal Allah ni ataupun kita berjalan kepada Allah, nak jadi kekasih Allah ni, tak boleh kita ni mengaji satu bab je, maknanya tauhid je, kan. Pengajian tasawuf tak ada langsung. Maksudnya kalau seminggu tu mengaji tauhid je, tak boleh, tempang nanti, tuan-tuan, dia tak sempurna, tuan-tuan, ya. Sebab kita ni dalam jiwa kita ni, dalam diri kita sebagai Islam ni, dia mesti kena ada 3 ni berjalan sekali, tuan-tuan, ya. Maksudnya kena ada iman, Islam dan ihsan, tuan-tuan, ya. Jadi ketiga-tiga ni berjalan sekali lah. Maksudnya dalam keadaan kita nak pergi kepada Allah ni, kita mengaji pengajian tauhid kena berjalan juga, dalam masa yang sama kena mengaji juga jalan tasawuf, dan dalam masa yang sama juga kena mengaji juga jalan ibadah, nah. Jadi saya sebutkan dengan tuan-tuan adunan dia ataupun kita kata ramuan dia, 3 perkara ni maksudnya macam mana? Maksudnya begini, tuan-tuan, ya.
Ketiga-tiga pengajian ini, pengajian tauhid, pengajian tasawuf dan pengajian fiqh atau syariat tadi, ketiga-tiga ni tujuannya satu saja, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai oleh Allah. Itu tujuan dia, tuan-tuan ni. Semua orang nak redha Allah, nak redha Allah kan. Jadi nak redha Allah ni kena ada alat dia lah, tuan-tuan ni. Jadi redha Allah ni matlamat besar kita. Jadi sebenarnya ketiga-tiga ilmu ini tujuan besar dia untuk jadi kekasih Allah lah, tuan-tuan ni. Maksud kekasih Allah ni maksudnya Allah kasih kita, Allah sayang kita. Maksudnya dalam perjalanan kita kepada Allah ni, tak ada tempat-tempat yang menyebabkan amal ibadat kita ni tak dipandang oleh Allah, ataupun amal ibadat kita ni jadi sangkut dekat makhluk kan. Amal ibadat kita ni ada syirik khafi, jadi sangkut-sangkut begitu menyebabkan kita punya maslamat untuk sampai kepada keredaan Allah tu tak ada capai lah, tuan-tuan. Maka sebab tu hari ni ramai orang yang kadang-kadang nak menuju kepada Allah tak sampai kerana tak cukup ilmu alat dia, tuan-tuan. Maka sebab tu orang yang nak jadi kekasih Allah ni, dia mesti cukup ilmu dia, tuan-tuan ni. Barulah dia akan berjalan dalam keadaan yang selamat, dipandu oleh cahaya ilmu tadi. Maka dia akan berjalan sehinggalah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ni. Dan hakikatnya, tuan-tuan, memang kita sedang hidup dekat dunia pada hari ni, tujuan besar kita adalah untuk mencapai keredaan Allah. Sebab tuan-tuan, kita balik di akhirat kelak, tak ada benda yang kita harapkan melainkan redha Allah tu saja, tuan-tuan dia. Dan di akhirat kelak maknanya ada dua golongan saja. Ada golongan yang Allah redha, ada golongan yang Allah murka, tu saja. Tak ada golongan yang lain, tuan-tuan ya. Cuma golongan yang Allah redha ni banyak bahagian dia pula lah. Maknanya golongan-golongan yang Allah redha ni adalah golongan-golongan para nabi, golongan-golongan para syuhada kan. Yang penting maksudnya Allah redha, tu yang paling penting. Dan golongan-golongan Allah murka ni banyak pula bahagian dia. Munafiknya, kafirnya, kan, kufurnya, syirik dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi maksudnya tujuan hidup kita dekat dunia ni satu saja, untuk kita sentiasa berada dalam kasih sayang Allah, dalam redha Allah, tuan-tuan. Tu perkara yang sangat-sangat penting, tuan-tuan ya. Kenapa, tuan-tuan, kita dekat dunia ni perlukan sangat kasih sayang Allah? Kenapa kita dekat dunia ni kita perlukan sangat pemerhatian Allah kepada kita sebagai hamba dia, tuan-tuan ya? Kenapa di alam ni kita tak boleh abaikan Tuhan? Tak boleh, tuan-tuan ya. Maksudnya nak tak nak, kita memang mesti hidup dekat dunia ni sentiasa kita kena dambakan kasih sayang Allah, tuan-tuan ya. Rahmat Allah. Bahkan hidup kita ni setiap saat memang nak kena jaga hubungan dengan Allah. Tak boleh kita tak kisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita ni tak boleh nak membiarkan Allah ni marah pada kita. Tak boleh. Kenapa, tuan-tuan ya? Bahkan perkara yang paling utama, paling besar di alam pada hari ni ialah redha Allah. Tu paling penting, paling besar. Tak ada perkara yang paling besar di alam ini melainkan menuju kepada redha Allah. Tu paling besar, tuan-tuan ya. Melainkan menyatakan la ilaha illallah tadi, tuan-tuan ya. Kenapa, tuan-tuan, kita wajib ke arah situ? Kita wajib menuju kepada perkara tersebut kerana, tuan-tuan, alam ini dipegang oleh Allah. Kerana tujuan yang besarnya, tuan-tuan ya. Kerana alam ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawalnya segala-galanya, tuan-tuan ya. Allah yang menjaga kesihatan kita, Allah yang menjaga rezeki kita, tuan-tuan. Allah yang menjaga manfaat dan mudarat dalam kehidupan kita. Maksudnya alam ini, tuan-tuan, semuanya lemah, semuanya berada di bawah penaklukan Allah, tuan-tuan ya. Maka sebab tu kita perlu ataupun kita mesti sentiasa mencari kasih sayang Allah, ataupun sentiasa memastikan diri kita ini dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hidup kita ini sentiasa dipegang oleh Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga kehidupan kita ni daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita lah, tuan-tuan ni, yang boleh mensengsarakan hidup kita dan sebagainya, tuan-tuan ya. Maka sebab tu kita dekat dunia pada hari ni tak boleh abaikan Allah dalam kehidupan kita lah. Kalau kita abaikan Allah dalam kehidupan kita, tuan-tuan, maka hidup kita akan susah. Hidup kita akan sengsara dunia sampai akhirat, tuan-tuan. Sebab tu sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita nak bahagia dunia akhirat, kena cari Allah nombor satu. Tapi hari ni manusia, tuan-tuan ya, nak bahagia tak cari Allah dulu kan, cari benda lain. Sebab tu tak bahagia, tuan-tuan ya. Sebab tu sebenarnya kita nak dapatkan segala-galanya, kebahagiaan, kesenangan, tuan-tuan, dipermudahkan rezeki, apa saja hidup ni, cari Allah dulu, tuan-tuan ya. Sebab Allah ni maha segala-galanya, tuan-tuan. Semua kekayaan, khazanah dunia ni milik Allah. Maka dia yang mengawal segala-galanya. Maka sebab itulah pentingnya kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi pada hari ni. Dan kita kena sentiasa ada rasa takut, tuan-tuan ya. Rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
bila kita ni membiarkan diri kita dalam kemurkaan Tuhan ataupun kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah, kita takut hidup kita ni akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki alam pada hari ni tuan-tuan ya. Kerana pada hakikatnya tuan-tuan, tidak ada sesuatu pun milik kita, melainkan semuanya adalah milik Allah, dan tidak ada sesuatu pun di alam ini yang di bawah pengawalan kita, melainkan semuanya di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kena takut dengan kebesaran dia dan dengan ujian dia, dengan kafarah daripada dia dan sebagainya tuan-tuan. Kerana itulah kita kena sentiasa ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat kehidupan kita dekat dunia pada hari ini adalah untuk memastikan diri kita ini sentiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat yang paling besar tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, dan esok di akhirat kelak juga tuan-tuan, kita mendapat syurga daripada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga tuan-tuan. Bukan kerana amal ibadat kita tuan-tuan ya. Kerana amal ibadat kita ni tak layak pun sebenarnya untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk Allah beri kita nilai syurga. Tetapi yang menyebabkan tuan-tuan masuk syurga kerana sayangnya Allah pada diri kita pada hari ni tuan-tuan ya. Jadi sayang Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita nak kejar pada kehidupan kita di dunia pada hari ni tuan-tuan ya. Baik, jadi dalam keadaan kita nak menuju kepada Allah, nak memastikan kita ni menjadi hamba yang sempurna perjalanan kita untuk meraih keredaan dan kasih sayang Allah ni, maka kita kena ada 3 ilmu ni lah tuan-tuan ya. Maka pada malam ini kita nak menyebutkan tentang pengajian tauhid. Ini perkara yang paling asas, paling utama tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan matalah sekalian ya. Tauhid ni apa? Tuan-tuan ya. Yang tu yang kita nak kena faham dulu kan. Maknanya kita selalu sebut kita ni nak kena ada tauhid tuan-tuan ya. Jadi tauhid ni ilmu itu asal disebut sebagai tauhid tuan-tuan ya. Yang bau maksud tauhid itu asal perkataannya adalah daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan tuan-tuan ya. Maknanya perkataan asal daripada tauhid itu wahada. Tuan-tuan ya, apa maksud wahada? Wahada ni maksudnya adalah kita ni sentiasa dalam kehidupan kita ni hendaklah sentiasa kita ni balik kepada Allah dan mengesakan dia. Itu maksud wahada tuan-tuan ya. Jadi maksudnya orang-orang yang ada tauhid dalam kehidupan dia, hidup dia sentiasa mengesakan Tuhan. Itu maksudnya orang-orang yang memahami tauhid dalam kehidupan dia tuan-tuan ya. Kita kena faham tuan-tuan, tauhid ni sebenarnya bukanlah suatu pengajian ilmu yang kita hanya memahaminya dalam pertemuan kuliah macam ni, bukan tuan-tuan ya. Dan tauhid ni sebenarnya adalah suatu penghayatan jiwa tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena faham istilah saya itu. Maksudnya saya sebut tauhid adalah suatu penghayatan jiwa dalam kehidupan kita ini, yang mana seluruh kehidupan kita ini sentiasa kita ada jiwa yang sentiasa merasakan diri kita ini hidup bertuhan. Itu maksudnya tauhid. Maksudnya tuan-tuan, tauhid ini adalah hati kita tuan-tuan yang merasakan hidup kita ni sentiasa ada Allah, dan di situlah kita sentiasa balik kepada Allah dan mengesakan dia. Itu maksud tauhid. Jadi tauhid ni tuan-tuan adalah suatu pengajian ataupun satu kepahaman ataupun satu rasa dalam jiwa kita yang sentiasa kita rasa 24 jam sebenarnya. Itu tauhid sebenarnya tuan-tuan ya. Jadi tauhid ni sebenarnya adalah suatu rasa dengan Allah yang sentiasa mekar sepanjang masa. Maksudnya sentiasa mekar hidup hati itu dengan Allah. Itu tauhid tuan-tuan ya. Jadi tauhid tu maksudnya secara umumnya adalah mengesakan Allah. Dan secara khususnya apa yang kita lihat ni sentiasa kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memandang segala-galanya ini adalah kepunyaan Allah, dan segala-galanya ini adalah keesaan dia lah yang mentakdirkan, yang mengaturnya, yang mengurusnya dan sebagainya tuan-tuan. Sebenarnya tauhid ni sangat luas tuan-tuan, ni sangat luas. Dia punya kepahaman hati ataupun tenggelamnya jiwa kita dengan tauhid ni sebenarnya kepahaman tu luas tuan-tuan ya. Dan dengan tauhid itulah nanti kita akan semakin rasa sayang dengan Tuhan ya. Dan dengan tauhid itu nantilah kita akan semakin rasa mekar ataupun semakin kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah dalam jiwa kita. Tapi tauhid tu nak kena kemas dululah tuan-tuan ya. Jadi orang yang jelas kepahamannya tentang tauhid, maka akan semakin kukuhlah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan orang yang semakin kemas tauhidnya, akan semakin hilanglah pandangannya kepada makhluk. Ini perkara yang sangat penting tuan-tuan ya. Kita hari ni kadang-kadang suka tengok makhluk ni tuan-tuan, suka berhadap dengan makhluk, nak menulis ke nak mengajar, suka nak bagi makhluk tengok kita kan, suka cari populariti manusia dan sebagainya, kerana kita tak ada tauhid tuan-tuan ya. Orang yang sudah kuat jiwa tauhidnya dengan Allah, kuat jiwanya memandang kepada Tuhan, mengesakan Allah ini,
nampak segala-galanya kuasa Allah, milik Allah, segala-galanya balik pada Allah, sehingga dia melihat makhluk ni tak ada apa-apa. Makhluk ni kosong. Makhluk ni pun dalam jagaan Allah. Dia tahu makhluk ni tak mampu nak beri apa-apa pun pada diri dia. Maka akhirnya dengan tauhid yang kuat tadi, hilanglah pandangan-pandangannya kepada makhluk ni. Tak ada lah tuan-tuan. Maksud saya tu, pandangan macam mana, bukan tak nampak orang depan kita tuan-tuan ni, tapi maksudnya tak ada perasaan hati dia ni untuk makhluk, tak ada dah. Maksudnya kalau dia mengajar ke, kalau dia buat satu ketaatan, kebaikan, semuanya hatinya mencari Allah. Ini orang-orang yang ada tauhid yang kuat. Sebab dia tahu maknanya makhluk-makhluk ni semuanya adalah hamba Allah dan tak ada apa-apa, kosong. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah maha segala-galanya tuan-tuan ya. Jadi maksudnya tauhid itu adalah suatu perasaan jiwa kita yang sentiasa kita ada rasa dengan Allah sepanjang masa. Sepanjang masa. Maksudnya tuan-tuan, orang yang ada tauhid ni dia tak lupa kepada Allah. Setiap saat dia tahu Allah yang Maha Esa atas segala-gala apa yang dilihat pada hari ni tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan ni, kalau kita bangun tidur kan, sebenarnya bangun tidur tu sendiri Nabi dah ajar, dah ada tauhid tu sebenarnya tuan-tuan ni. Sebab tu bila kita bangun tidur tuan-tuan, apa nombor satu yang kita sebut bangun tidur tuan-tuan ya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bangun tidur sebut Alhamdulillah. Tu tauhid lah tu. Tuan-tuan ya. Bangun tidur kita sedar siapa membangunkan kita. Di situ ada tauhid sebenarnya. Jadi sebenarnya kehidupan kita diajar oleh Nabi sentiasa bertauhid sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak perasan itu adalah tauhid. Kita ingat itu satu ibadat biasa. Tuan-tuan ni, bila kita mengaji ilmunya, kita akan faham, oh inilah tauhid, inilah tasawuf, inilah fiqh. Kita boleh bahagikan mana tauhid, mana fiqh, mana tasawuf tuan-tuan ni. Maka tuan-tuan, kalau kita bagi contohlah yang saya nak bagi tuan-tuan nampak, tauhid ini adalah satu penghayatan rasa dengan Allah sepanjang masa sebenarnya. Tuan-tuan ya. Jadi apa yang kita nak belajar dengan pengajian tauhid ini adalah penghayatan kita dengan Allah sepanjang masa. Jadi maksudnya yang selama-lama ni kadang-kadang kita mengaji tauhid ni habis dalam pengajian ilmu kita ataupun habis dalam kuliah, habislah tuan-tuan, dah hilang Allah dah. Tak, sebenarnya tauhid ini adalah amalan hati kita yang berpanjangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni hati kita ni sentiasa balik kepada mengesakan Allah dan sentiasa balik pada Allah dalam semua kerja buat kita tuan-tuan ni. Asas kepada tauhid ni tuan-tuan ni, asas kepada kita ni sentiasa balik pada Allah ni adalah asasnya dengan ayat ni tuan-tuan ni. Ayat ni kita sentiasa sebut tuan-tuan, tapi kita biasa sebut ayat ni untuk orang mati je. Tuan-tuan ya. Makna bila orang mati ni selalu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat orang mati je, kita sebut benda tu tuan-tuan ya. Tapi sebenarnya asas tauhid inilah perkaranya tuan-tuan ya. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni 24 jam sebenarnya tuan-tuan ya. Maksudnya kita ni kan, semua apa yang ada pada kita ni semua datang daripada Allah. Pandangan kita daripada Allah, pendengaran kita daripada Allah, COVID ni daripada Allah, rezeki kita daripada Allah. Ini asas tauhid tuan-tuan ni. Asas tauhid ni dengan ayat ni lah. Maksudnya tak ada sesuatu pun yang kita rasa milik kita. Tak ada sesuatu pun yang kita rasa yang kita lihat di alam pada hari ni, sama ada benda tu pada diri kita ataupun benda-benda tu daripada luar tuan-tuan tak? Maksudnya yang ada pada jasad kita ataupun yang ada pada makhluk luar, hatta COVID ke anak-anak kita, isteri kita melihat ini semua daripada Allah. Tuan-tuan, itu tauhid. Maksudnya tauhid ni balik sentiasa mengesakan Tuhan. Kita tak tengok ni makhluk yang hebat, ini makhluk yang memberi aku rezeki. Tu tak ada tauhid lah tu. Tak balik pada Allah lah tu. Tapi orang yang pegangan asas di inna lillah tadi, dia melihat kalau ada rezeki yang datang daripada tangan makhluk pun dia tahu ini rezeki datang daripada Allah. Semuanya inna lillah. Kita semua ni datang daripada Allah. Tak ada yang datang daripada bumi, datang daripada makhluk ni tak ada. Tuan-tuan, itu asas tauhid tuan-tuan ya. Jadi asas tauhid ni pada kalimah inna lillah itulah sebenarnya tuan-tuan ni. Maksudnya semua sesuatu yang kita lihat ni adalah daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan apa yang ada pada kita ni kena balik pada Allah semula. Tuan-tuan tak? Macam hari ni kita tengok COVID contohnya tuan-tuan tak? Kita kena yakin COVID ini tidaklah dia terjadi dengan kebetulan ataupun semula jadi, ada perancangan makhluk dan sebagainya. Hakikatnya adalah kehendak Allah, takdir Allah sejak azali lagi. Ni yang kena balik pada keesaan Tuhan ni. Jangan sampai kita melihat makhluk ni, kita melihat perkara-perkara ini datang daripada kuasa manusia, sampai kita lupa siapa yang takbir alam ni, siapa yang berkehendak untuk menjadikan itu, ini dan sebagainya. Ini dikatakan tauhid tadi tuan-tuan ya. Maka tauhid ni kita dengan asasnya tadi, kita melihat contohnya COVID tadi datangnya daripada Allah, dan bila kita tahu ini kuasa Allah, ni kehendak Allah, ni kebesaran Tuhan, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kena balikkan masalah ini, kita kena balik berjumpa kepada Allah semula.
Maksudnya masalah itu datang daripada Allah, dan kepada Allah tempat untuk kita mengadu semula masalah-masalah ni tuan-tuan ya. Jadi maksudnya orang yang ada tauhid ni dia tak ada resah gelisah tuan-tuan ya. Sebab dia tahu, maknanya pertama dia yakin alam ni, seluruh makhluk ini semuanya lemah. Tak ada apa-apa kan, sama ada diri dia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Maka dia tak akan beramal ibadat untuk makhluk dan sebagainya. Sebab dah hilang pandangan dia kepada makhluk. Dia tahu makhluk ini semuanya sama macam diri dia tuan-tuan. Dan orang yang ada tauhid ni dia tak ada resah gelisah, sebab dia tahu tuan-tuan, segala yang dilihat pada alam pada hari ini maknanya semuanya di bawah penaklukan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Dan dia tahu dia ada Allah untuk dia mengadu semula hal ni. Dia ada Allah untuk dia balik kepada Allah. Dan dia tahu maksudnya bila kita ni ada masalah balik kepada Allah, Allah pasti akan membantu kita dengan pertolongannya tuan-tuan ya. Baik, jadi saya nak sebut asas kepada tauhid itu, itulah perkaranya tuan-tuan ya. Maka contohnya saya sebut dengan tuan-tuan yang sebagai untuk kita nampak tauhid ni dalam kehidupan kita sebenarnya sentiasa ada tuan-tuan. Dan Nabi ajar kita supaya hidup kita ni sentiasa ada tauhid sebenarnya tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan apa yang Nabi ajar itu adalah tauhid. Sebab Nabi SAW pada zaman Nabi tuan-tuan tidaklah dikhususkan yang ni tauhid, ni fiqh, ni tasawuf, tak ada tuan-tuan ya. Maksudnya lepas mana kematian Nabi, ulama-ulama kita lah yang membahagi-bahagikan ilmu itu mengikut kepada pembahagian dia lah. Tauhid, maka ulama telah senaraikan ini ilmu-ilmunya tuan-tuan. Ada kitab-kitabnya. Zaman Nabi tak ada tuan-tuan ya. Nabi dia ajar secara umum semua sekali, Quran sunnah. Maka untuk memudahkan umat-umat di akhir zaman, maka dibuat pembahagian supaya kita lebih mudah untuk memahami tauhid ni perkara yang mana, tasawuf ni perkara yang mana, fiqh ni perkara yang mana tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bangun tidur, Nabi SAW mengajar kita supaya sebut nama Allah. Dan tuan-tuan pun tahu satu hadis tuan-tuan ya, yang Nabi SAW menyatakan kepada kita, setiap hari tuan-tuan bila kita semua ni tidur tuan-tuan ya, kita tidur, kita ni akan dibelenggu dengan 3 ikatan syaitan. Ni hadis Nabi tuan-tuan ya. Maka kata Nabi SAW, bila ke mana kita tidur ni, syaitan dia akan ikat kita dengan 3 ikatan. Dan tidak akan terlepas 3 ikatan ini melainkan kita melakukan 3 perkara tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni pagi-pagi kena buat 3 perkara ni tuan-tuan ya. Kalau kita tak buat 3 perkara ni, belenggu syaitan tu akan ada pada kita sampai kepada malam, sampai kepada bila-bila, sampai kepada tidur balik lah tuan-tuan ya. Sebab tu orang yang tak buat 3 perkara ni, dia rasa hidup dia tak tenang, dia rasa hidup dia sentiasa resah gelisah, sebab dia hidup dengan belenggu syaitan, ikatan syaitan tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, 3 ikatan itu, yang pertama kita akan boleh putuskan 3 ikatan syaitan ni bila kita bangun tidur. Kata Nabi, sebutlah nama Allah. Ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan bangun daripada tidur, bangun subuh itu, bangun-bangun jangan terus pergi bilik air, terus kita buang air ke terus qada hajat kita tanpa kita sebut nama Allah bangun tidur sebab bila kita tak sebut nama Allah ni, maknanya satu ikatan tu tidak terputus tuan-tuan ya. Maka kita bangun tidur, kata Nabi SAW, sebut nama Allah, maka terputus satu ikatan. Maka sebab tu Nabi ajar kita bangun tidur, kita kena sebut Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tengok, bangun-bangun pagi lagi dah ingat Allah, dah ada tauhid dalam hati kita. Maksudnya bila bangun tidur di awal pagi tuan-tuan, segala puji balik pada Allah. Ni tauhid ni, mengesakan Tuhan balik. Yang mana dialah yang menghidupkan kita. Ni mengesakan Allah ni. Maksudnya kita tidak merasakan kita hidup ni dengan diri kita. Tak. Kita sedar Allah Tuhan yang esalah menghidupkan kita pada pagi subuh tu tuan-tuan. Bukan kita hidup dengan kuasa kita, tu syirik pula. Ni yang kita ada tauhid tadi ni, balik pada Allah nombor 1. Kita sedar Tuhanlah yang menghidupkan kita. Setelah mana mati, jadi siapa yang mati kita? Allah juga yang matikan kita tuan-tuan ya. Ba'dama amatana, setelah mana engkau mematikan kami. Nampak Nabi ajar kita tauhid awal-awal tuan-tuan. Bangun pagi tidur tu, bangun-bangun dah ingat Allah dah ingat dah siapa yang memberikan nikmat untuk kita boleh hidup pada pagi ini. Bukan kerja kita tuan-tuan bukan kerja makhluk-makhluk siapa-siapa, bukan, tapi kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang terus memberikan kehidupan kepada kita Dan ayatnya wa ilaihin nusyur, dan kepada kamulah ya Allah kami kembali. Nampak tak tuan-tuan? Bangun tidur ni nombor 1, kita set, kita boleh bangun ni nikmat Allah, dan kita kena faham nikmat untuk hidup ni kena balik pada Allah kehidupan ni. Jangan bangun tidur ni kehidupan yang Allah beri ni nak balik lagi kepada nafsu, nak balik lagi kepada syaitan. Ni asas tauhid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi tuan-tuan. Hidup kita ni datang daripada Allah dan perlu dibalikkan hidup ni kepada Allah. Jangan hidup ni dibalikkan kepada nafsu, dibalikkan kepada syaitan tuan-tuan. Maka wa ilaihin nusyur ni tasawuf. Maknanya bila kita faham kehidupan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan dengan tauhid tadi, maksudnya Allah
yang Maha Esa yang menghidupkan kita, maka dengan sebagai hamba bersyukur dengan nikmat hidup, balikkan nikmat hidup ni kepada Allah, tu tasawuf. Tuan-tuan ya. Jadi begitulah seterusnya tuan-tuan dalam kehidupan kita ni. Bila mana kita masuk bilik air pun begitu juga kan. Bila kita dah qada hajat, kita akan sebut kepada Allah alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Adhaba 'anil adha wa 'afani kan. Ini tauhid juga. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan segala perkara-perkara yang menyakitkan diri aku dan berikan kesihatan kepada aku. Nampak tak tauhid? Maksudnya kita tak rasa kita boleh buang air kecil ni, qada hajat dengan kuasa kita. Kita tak payah rasa macam tu. Kita kena rasa kita boleh qada hajat ni dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong kita tuan-tuan, pagi-pagi tu kalau kita nak buang air kecil, takkan keluar air tu tuan-tuan ya. Takkan hilang benda-benda yang menyakitkan tubuh badan kita. Maksudnya kita kalau tak buang air kecil ni tuan-tuan, ada benda kotor dalam badan kita, mungkin perkara tu memudaratkan diri kita. Tetapi bila kita bangun tidur ni, Allah permudahkan air kencing kita tu, ataupun kalau rasa sakit perut tu mudah nak keluar. Siapa yang menghilangkan tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang yang ada tauhid ni, dia akan rasa Allah ni maha dekat dengan diri dia. Dan dia sentiasa akan merasakan betapa Allah sangat sayang dengan diri dia tuan-tuan. Dan dia akan sentiasa merasakan setiap saat, setiap waktu Allah ada dengan diri dia. Ini penting tauhid tuan-tuan. Maka orang yang ada tauhid ni, yang sentiasa memperhatikan keesaan Allah. Maksud esa ni maksudnya apa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa, yang menguruskan diri dia. Bukan dia menguruskan diri dia dengan kekuasaan dia, tetapi dia sentiasa melihat Allah dan sentiasa dia akan bersyukur kepada Allah, dan dia akan sentiasa merasakan betapa Allah ni sayang sangat dengan diri dia, maka akan timbullah cinta dia kepada Allah. Dengan tauhid yang kuat ni tadi, sentiasa jiwanya menyelami ataupun menghayati kehidupannya bersama dengan Allah, maka timbullah rasa semangat nak beramal ibadat kepada Allah. Ni yang datang tasawuf pula tuan-tuan. Tapi tauhid nombor satu kena ada tuan-tuan ya. Maka sebab tu tuan-tuan ya, kalau kita memahami sungguh-sungguh tauhid ni tuan-tuan, pasti hati kita akan lebur ataupun akan hancur kerana pecahnya hati kita, tersangat lunaknya hati kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu tuan-tuan, kita yang nak ada perasaan cinta kasih kepada Allah ni kena selalu melihat kepada kasih sayang dia kepada kita lah tuan-tuan ya. Maknanya bila kita sentiasa melihat kepada anugerah Allah ni, lagi banyaklah hati kita ni berterima kasih, ataupun lagi banyaklah hati kita ni terharu dengan Allah yang tuan-tuan nak. Dalam masa yang sama kadang-kadang kita buat maksiat, tapi kita buang air kecil, boleh buang air kecil, tak ada masalah pun tuan-tuan tak. Kita buat dosa dan sebagainya, Allah tetap menggerakkan jantung kita. Kita lalai dengan Allah, tak zikir, tak baca Quran, tapi kita makan tetap kenyang. Siapa yang buat perkara tu? Semua kerana rahmat dan rahman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kehidupan kita tuan-tuan ya. Sebab tu orang yang sentiasa hatinya bertauhid kepada Allah ni, maka akan kuatlah cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia sentiasa melihat kebaikan Allah dalam kehidupannya. Ini penting tauhid tuan-tuan ya. Jadi dengan benih tauhid itu akan menjadikan tasawuf kita semakin bagus. Maksudnya pengabdian kita sebagai hamba ni akan semakin berkualiti. Sebab kita melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita bagaimana, dan bagaimana kita sebagai hamba ni sangat-sangat lemah dalam kita nak menyatakan kehambaan kita kepada Tuhan. Sedangkan dia tu Allah maha sempurna dalam kurniaan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni maksudnya dengan belas ihsannya terlalu banyak nikmatnya kepada kita. Jadi dia akan melihat betapa banyaknya kasih sayang Allah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan anugerahnya melimpah-limpah kepada kita, dengan nikmat melihat, nikmat mendengar, semuanya balik kepada Allah. Tapi kita tu sendiri sebagai hamba, berapa banyak kita culas dengan Tuhan, berapa banyak kita ni tak bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu orang yang ada tauhid yang kuat ni, sentiasa dia balik kepada Allah, akhirnya ibadat dia, kualiti tasawuf dia ataupun kualiti ibadah dia untuk menyatakan kehambaan dia kepada Allah semakin berkualiti. Sebab dia melihat kasih sayang Allah begitu baik, ataupun dia melihat betapa Allah ni dengan diri dia tu begitu hebat, ataupun begitu baiknya Allah, begitu kasih sayangnya Allah, maka bagaimana dia sebagai hamba untuk membalas segala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebaikan-kebaikan tauhid tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, itu saya nak sebut juga pada malam ni, maksudnya asas-asas pengajian tauhid itu supaya kita memahami kenapa kita mesti mendalami pengajian tauhid ni, dan faedah-faedahnya, kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita bila kita ada jiwa tauhid tuan-tuan ya. Jadi pasal ikatan tadi tuan-tuan ya, tak habis kita habiskan tuan-tuan ya. Jadi maksudnya Nabi SAW menyatakan kepada kita, ikatan syaitan itu pertama akan terputus bila mana kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya.
Subhanallah tuan-tuan. Saya rasa terlalu sekejap sangat saya bersama dengan tuan-tuan ni. Rupa-rupanya dah azan isyak tuan-tuan ya. Sebenarnya panjang lagi yang saya nak terang dengan tuan-tuan. Itu belum lagi saya nak masuk mengenai dengan tujuan maslamat tauhid untuk mengenal kepada Allah dan sebagainya. Saya rasa maknanya pertemuan kita pada malam ini rasanya macam terlalu sekejap tuan-tuan ya. Oleh kerana dah isyak ni tuan-tuan ya. Jadi mungkin di kalangan kita mungkin ada urusan-urusan yang lain dan sebagainya. Jadi mungkin kita tak panjangkan kuliah, cuma saya nak habiskan sikit lagi tuan-tuan ya. Rupa-rupanya dah azan tuan-tuan ya. Subhanallah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan ni sikit lagi yang saya nak sebutkan, nak bagi habis kuliah kita, bagi habis lah tuan-tuan, tak tergantung macam tu pula tuan-tuan ya. Nanti kita akan sambung lah pada pertemuan yang akan datang tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan saya nak sebut dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ada rasa jiwa yang sangat kasih dan cinta kepada Allah, tuan-tuan kena ambil tauhid dulu nombor satu dalam kehidupan kita. Hari ni tuan-tuan banyak manusia yang melupakan tauhid ni, ataupun penghayatan tauhid dalam hidupnya kurang. Yang banyaknya hidup dia sentiasa memperhatikan makhluk, sentiasa memperhatikan diri dia. Tasawuf dia ada, dia hebat dengan berzikir, dia hebat dengan semayang tuan-tuan tak? Tapi kadang-kadang dia tak ada tauhid dalam jiwa dia, menyebabkan dia rasa dia yang semayang dengan sendiri dia. Dia merasakan kalau dia mengajar, contohnya saya, dia akan merasakan dia mengajar dengan ilmu dia, dengan kehebatan diri dia, dengan cerdik pandai dia. Maka sebab tu tuan-tuan, maknanya manusia pada hari ni kadang-kadang amal ibadatnya banyak tapi kurang cintanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia melihat ibadat itu tak nampak daripada kurniaan Allah. Dia rasa ibadat tu daripada diri dia sendiri, kepunyaan dia dan sebagainya. Maka sebab itulah manusia-manusia ini kadang-kadang ada yang sombong dengan amalnya dan sebagainya, kerana dia menjalani perjalanannya kepada Allah hanya dengan tasawuf saja. Tapi tidak dia membawa tauhid dalam perjalanannya kepada Allah, menyebabkan kadang-kadang ibadat yang dilakukan itu kadang-kadang tidak membenihkan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan matalah sekalian, ikatan yang ada pada diri kita ni bila bangun pagi akan terputus dengan kita sebut nama Allah, kata Nabi nah. Yang kedua, kita mengambil wuduk, ambil wuduk tuan-tuan, maka terputus ikatan yang kedua. Dan yang ketiga adalah bila mana kita solat subuh, maka terputuslah 3 ikatan syaitan yang ada dalam tubuh badan kita tuan-tuan ni. Yang saya nak akhiri kuliah kita pada hari ni tuan-tuan, maslamat pengajian tauhid ni tuan-tuan nak. Kita mengaji tauhid ni nak capai apa tuan-tuan ya? Jadi kita mengaji tauhid ni nak capai mengenal kepada Allah tuan-tuan ya. Nak kenal apa tuan-tuan? Nak kenal sifat-sifat dia tuan-tuan ya. Nak mengenal kepada kebaikan kasih sayang dia, sentiasa nak melihat dia, nak mengenal kepada teguran dia. Maksudnya kita ni tuan-tuan, dengan tauhid ini kita akan semakin kenal Allah Subhanahu Wa Taala nak apa pada hamba-hamba dia tuan-tuan nak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sifat-sifat dia yang begitu banyak itu akan nyata dalam kehidupan kita satu persatu. Kita akan nampak kasih sayang Tuhan, akan nampak kemurkaan dia tuan-tuan nak, akan nampak sifat dia memberi rezeki tuan-tuan ni. Orang-orang yang ada tauhid ni dia akan sentiasa melihat kepada sifat-sifat Allah, maka akhirnya dia akan nyata dalam hati dia tuan-tuan, sifat-sifat Allah tu satu persatu tuan-tuan nak. Maksudnya dia akan nampak Al-Wahhab Tuhan, dia akan nampak Ar-Razzaq Tuhan, dia akan nampak Muhaimin Tuhan, dia akan nampak Jabbar Allah dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang jiwa dia sentiasa balik pada Allah, sentiasa melihat kepada Allah, dia akan nampaklah tu. Setiap daripada kehidupan dia tu ada sifat-sifat Allah yang nyata dalam kehidupan dia tuan-tuan ya. Dan orang-orang yang ada tauhid ni tuan-tuan, hatinya ditanda tuan-tuan ya. Apa tanda-tanda orang-orang itu ada tauhid tuan-tuan ya? Orang yang ada tauhid ni, tanda dia adalah dia adalah orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah, nombor satu tuan-tuan ya. Orang yang ada tauhid ni, tanda dia mulutnya sentiasa bersyukur kepada Allah sebab hatinya sentiasa menghayati tentang keesaan Tuhan tu. Maka sentiasa hidupnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tanda orang ada tauhid tuan-tuan ya. Jadi orang yang bibirnya basah dengan syukur sepanjang masa ni, basah dengan satu sebut alhamdulillah, alhamdulillah, tu tanda orang tu ada tauhid. Sebab sentiasa dia melihat alam ni datang daripada keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Itu tanda pertama tuan-tuan ya. Dan tanda yang kedua, orang yang ada tauhid ni tuan-tuan, dia sentiasa merendah diri. Ni kelebihan orang ada tauhid ni. Sebab dia tak rasa dimiliki apa-apa tuan-tuan tak. Dia sentiasa rasa semua ni kepunyaan Allah, dan dia tak suka orang nak puji-puji dia, angkat-angkat dia, sangat dia tak suka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu ni semua kepunyaan Allah, milik Allah, dan dia tahu dia tidak ada apa-apa benda, semuanya datang daripada anugerah dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda yang kedua tuan-tuan, orang yang ada tauhid ni sifat ni merendah diri. Kalau dia jalan depan orang pun tak ada tanda-tanda sombong, sebab dia tak rasa dia memiliki apa-apa, walaupun dia ulama besar sekalipun tuan-tuan.
Walaupun dia alim macam mana pun, kita akan nampak orang yang ada tauhid ni rendah diri je orang je tuan-tuan ya. Kita tengok orangnya, kalau kita tengok lalu depan kita tu, nampaknya orangnya tawaduk je tuan-tuan. Ni maksudnya orang yang ada tauhid. Pertama, mulutnya sentiasa syukur kepada Allah. Yang kedua, nampak rendah diri dia tuan-tuan, orang yang ada tauhid ni. Dan yang ketiga tuan-tuan, orang yang ada tauhid ni, ibadat dia kalau kita tengok sangat-sangat berkualiti. Itu tanda orang ada tauhid tuan-tuan ya. Maksudnya orang yang ada tauhid ni, kalau kita tengok dia sembahyang takkan laju. Sebab dia sedang menghayati kebesaran Allah dalam kehidupan dia. Dia tahu bagaimana Allah punya baik dalam hidup dia, dan di sinilah dia nak membalas segala kebaikan Allah. Maka dia akan rasa tak sedap hatilah, ataupun dia tak boleh nak beramal ibadat kepada Allah ni dengan bermudah-mudah. Tak boleh, sebab hatinya telah dikunci dengan rasa rasa sayangnya kepada Allah, ataupun rasa sebersalahnya dengan Tuhan. Kalau dia nak bermain-main ketika mana berjumpa dengan Allah, ataupun tidak bersungguh-sungguh, dia akan rasa bersalahnya, aku ni banyak nikmat yang Allah beri kepada aku, tiba-tiba aku berjumpa dengan Allah ni, aku tak syukur dengan dia, ataupun aku tak membalas segala kebaikan Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia tuan-tuan ya. Jadi asas tauhid itu adalah nak mencapai kita supaya kenal kepada Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan, tauhid itu adalah hidupnya di atas asas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuan-tuan ya. Jadi tauhid itu dibina di atas hanya kepada Engkau lah kami menyembah, itu tauhid, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ini asas tauhid. Jadi orang-orang yang ada tauhid ni, asas ibadat dia apa sahaja yang dilakukan hanya untuk Allah. Hidup dia hanya untuk Allah tuan-tuan ya. Pandangan matanya hanya untuk Allah, pendengaran telinganya hanya untuk Allah, kerana pengakuan hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah. Maksudnya bukan diri dia untuk makhluk, bukannya jasad dia, harta benda dia untuk makhluk. Semuanya adalah untuk Allah. Ni tauhid. Maksudnya semuanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Balik kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan pegang dua perkara ni tuan-tuan. Hidup kita ni, kalau ada kehidupan kita ni sentiasa berpaksikan hanya Allah kita sembah, ikhlaskan hati kita kepada Allah, dan kepada Allah kita minta pertolongan, maka bahagialah hidup kita tuan-tuan. Maksudnya sekalian amal ibadat kita, sentiasa kita melakukan ibadat itu semata-mata ikhlas, mencari keredaan Allah. Iyyaka na'budu tadi, jangan kerana makhluk dan sebagainya. Wa iyyaka nasta'in, maksudnya ada masalah, kita sentiasa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya tuan-tuan. Jadi itulah perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan sekalian, untuk amalan kehidupan kita pada hari ini, untuk tuan-tuan akan lebih dikurniakan oleh Allah kefahaman tentang tauhid ni tuan-tuan, kita kena ada satu amalan zikir tuan-tuan ya. Maka bila tuan-tuan beramal dengan zikir ni, akan lagi kuat tauhid tuan-tuan dengan Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita ni nak ada rasa kefahaman kita tentang Allah ni, ataupun tauhid kita ni semakin kemah, ataupun hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan sentiasa untuk nampak keesaan dia, sentiasa apa yang kita buat ni, sentiasa kita ingat kepada Allah ni, tak lupa kepada Allah ni dalam kehidupan kita, menjiwai tentang rasa bertuhan ni tuan-tuan. Tuan-tuan banyakkan sebut la ilaha illallah, banyakkan sebut yang tu, zikir yang tu banyak-banyak. Nanti secara automatiknya hati tuan-tuan akan diajar oleh Allah untuk memandang dia, untuk merasakan keesaan dia, ataupun merasakan hidup ini semuanya tidak terlepas daripada Allah. Maksudnya kita ni sentiasa bertauhid sepanjang masa, sentiasa kita ingat kepada Allah. Jadi banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu zikir dia tuan-tuan ya. Jadi la ilallah ni maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan banyak menyebut zikir ini tuan-tuan, akhirnya kita akan menafikan segala sesuatu di alam ni, kita akan menafikan daripada makhluk, adapun menafikan sesuatu di alam ini selain daripada Allah. Semuanya kita akan balik kepada Allah. Sebab la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sehingga dengan kalimah ini kita akan menafikan tiada yang beri rezeki kepadaku melainkan Allah, tiada yang berikan mudarat kepadaku melainkan Allah. Tuan-tuan banyakkan sebut ni, banyak sebut tuan-tuan, dengan niat, ya Allah, dengan zikir ni tambahkan hati aku untuk mengenal kepadamu ya Allah. Zikir la ilallah banyak-banyak dengan niat di hati kita, supaya dengan la ilaha illallah ni semakin kita kenal dia. Sebab tu tuan-tuan, nafsu kita ni bila kita ajar dia sebut banyak la ilaha illallah, hati kita ni, nafsu kita ni akan semakin lama akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua tuan-tuan. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan dengan pengajian tauhid ini tuan-tuan akan semakin menambahkan kecintaan kita kepada Allah tuan-tuan ya. Dia sebenarnya tuan-tuan, Nabi pun dia ajar umat ni kenal Allah dulu. 13 tahun tu kenal Allah dekat Mekah. Dekat Madinah baru mula beramal ibadat. Jadi kita nombor satu kena cari cinta Allah dulu. Jadi nak cari cinta Allah ni, kena lihat kebaikan Allah dulu kepada kita, kebaikan dia, dan dia tak pernah meninggalkan kita tu. Kena tengok yang tu dulu. Bila kita sudah kuat hubungan dengan Allah,
barulah berkualiti ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah hilang rasa nak mandang diri ataupun hilang rasa sombong kita dan sebagainya, sebab kita sudah ada tauhid yang kukuh dalam jiwa kita. Banyakkan sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Insya-Allah tuan-tuan, Allah akan tambahkan makrifat dalam hati tuan-tuan untuk semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut la ilaha illallah ni 24 jam. Sentiasa sebut dengan niat di hati, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi hati kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadikan satu manfaat yang besar dalam kehidupan kita, sehinggalah dalam hidup kita ini sentiasa kita ni sentiasa balik kepada Tuhan dan sentiasa kita seronok bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada resah gelisah lagi dalam kehidupan kita kerana kita sudah ada tauhid yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang yang ada tauhid ni Allah menyatakan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah ada rasa takut dan duka cita dalam hidup. Tak ada. Ala inna awliya Allah, sebenarnya wali-wali Allah tidak pernah rasa duka cita dan tak rasa takut dalam hidup ni. Kenapa? Kerana kuatnya pegangan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makhluk semua di alam ni semuanya tidak ada daya dan upaya, lemah, dan dia tahu semua alam ni dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan yang kuat. Maka sebab tu orang yang ada tauhid ni bahagia hidup dia dunia dan akhirat tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.